Assalamualaikum warahmatullahi Tun Mahathir dan juga pimpinan Pakatan Harapan. Apa benda lah yang korang nak lagi ni sebenarnya? Tak cukup-cukup lagi ke negara ini korang porak-perandakan dek kerana permainan politik korang? Tak cukup-cukup lagi ke rakyat keluh resah dibuatnya akibat daripada korang punya politik yang tak sudah-sudah? Pening kepala rakyat, kau tahu tak? Mana tak peningnya? Elok-elok dah jadi kerajaan, tengok-tengok Tun Mahathir pergi bantai nak letak jawatan. Dah kena pujuk dengan Yang di-Pertuan Agong, jangan letak jawatan, kau nak letak juga jawatan. Letak jawatan tu satu hal. Engkau letak jawatan tak menamakan pengganti kau pun satu hal juga. Menyebabkan kerajaan yang ada jadi kolaps. Semua menteri kabinet dah jadi null and void bila kau letak jawatan. Kerajaan Pakatan Harapan pun terkubur. Kan? Okey, tak apalah. Tetapi yang kelakarnya, tak lama lepas itu, engkau juga yang kelang kabut nak naik balik jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba pula menamakan diri sendiri sebagai calon Perdana Menteri buat kali yang kedua dan sebagainya. Padahal, engkau juga yang letak jawatan. Kalau engkau tak nak melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri, kalau engkau nak jadi Perdana Menteri sampai sudah, kenapa masa hari itu engkau letak jawatan? Kalaulah Tun Mahathir itu tidak meletakkan jawatan, semua ni takkan jadi, tahu tak? Segala kekalutan, segala kepeningan kepala dan sebagainya berkenaan politik Malaysia ini tak akan melanda rakyat Malaysia bila Tun Mahathir tak letak jawatan pada 24 Februari hari itu. Tapi masalahnya dia letak jawatan, dah dipujuk-pujuk pun tetap letak jawatan. Sudahnya semua menteri yang ada pada ketika itu menjadilah mantan mondar-mandir tanpa jawatan. Kalau ikutkanlah cakap terus terang, kita orang ni sebenarnya bukan gemar benar pun. Tak, bukannya gemar pun nak ambil alih kerajaan dalam keadaan macam ni. Tanyalah mana-mana pun, kita lagi prefer untuk jadi kerajaan melalui pilihan raya. Tapi oleh kerana rumah tu dah runtuh korang buat, dah hancur lebur, usahkan atap, pintu pun tak ada. Jadi nak tak nak kita orang terpaksalah membina kembali rumah yang dah runtuh tu. Hasil dari perbuatan korang bermula daripada asasnya. So tak timbul soalan ini pintu belakang ke, tebuk atap ke sebagainya. Sebab korang juga yang beranak ke rumah tu dulu. Rumah tu dah tak ada dah masalahnya. Tak mengapalah. Fast forward, Perikatan Nasional pun mengambil alih tampuk pemerintahan dan berjaya dalam tempoh yang singkat ini mengawal COVID-19 daripada terus merebak dekat negara ini. Ketika era Kerajaan Pakatan Harapan, dek kerana kecuaian korang lah, COVID-19 gelombang yang besar, iaitu gelombang kluster tabligh berlaku. Sebab apa? Sebab korang juga yang tidak mengindahkan amaran WHO dulu. Bila Perikatan Nasional ambil dalam keadaan pandemik itu semakin lama semakin merebak, kita terpaksa membuat beberapa keputusan yang tak popular. Alhamdulillah, daripada nombor 18 dunia pada 18 bulan Mac, kini kita berada di luar top 50 dunia. Itu bukannya kejayaan yang kaleng-kaleng tau, bukan besar-besar punya kejayaan. Dan bila keadaan dah terkawal, keadaan dah okey, kelang kabut pula korang berebut nak jadi kerajaan balik. Yang kelakarnya, yang mengetuai korang punya gagasan sekarang ini ialah orang yang sama letak jawatan hari itu. Kau tak sekelakar ke? Dia letak jawatan, alih-alih dia nak balik jawatan dia. Pening kepala tu tak? Orang luar tengok kita jadi bahan gelak tau. Kita ni dah jadi bahan gelak dia orang. Sebab apa? Tak pernah dibuat oleh manusia mahupun jin seorang Perdana Menteri yang tidak ada apa-apa tekanan pun daripada musuh politiknya di luar daripada parti gabungan dia, alih-alih letak jawatan. Bukan ada skandal, bukan ada masalah besar, bukan apa-apa, tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa, letak jawatan. Alih-alih orang yang letak jawatan itu kelang kabut nak jadi Perdana Menteri balik, sibuk kumpul tanda tangan sana dan sini. Tak rasa kelakar ke?
Ni pun aku nak tanya juga kepada para pimpinan Pakatan Harapan. Korang ni sedar tak? Yang menyebabkan korang ni hilang jawatan ialah dia tu. Yang menyebabkan korang ini tak dapat pencen menteri dan sebagainya kerana dia tu. Takkan tak sedar lagi kot. Yang korang fikir salahkan online tu kenapa? Engkau nak salahkan Muhyiddin tak ada kena-mengena bang. Engkau nak salahkan Azmin lagi tak ada kena-mengena. Patutnya salahkan orang tua tu sebab dia yang letak jawatan. Tapi korang ni masalahnya tak tahulah kenapa. Mungkin masih lagi bergantung harap pada orang tua tu. Tak nak melawan sangat. Takut nanti tak dapat peluang jadi kerajaan balik ke apa ke. Aku tak tahu. Sebab tu korang tak nak marah orang tua tu. Kita dah cakap dengan fakta. Yang di-Pertuan Agong dah cakap dengan fakta. Itulah penyebab segala-gala benda terjadi. Tapi korang tak nak dengar. Korang tetap nak bersama dengan orang tua tu juga. Korang tak kesian ke dengan Bang Non? Dia tu dikhabarkan sampai depression tau. Sebab tak dapat jadi Perdana Menteri daripada tahun 98 sampailah sekarang. Kesian kat dia tu. Dalam tempoh dia jadi Perdana Menteri, Mahathir sempat letak jawatan. Lepas tu bangkit balik. Jadi Perdana Menteri balik. Letak jawatan balik. Dan sekarang dia nak jadi Perdana Menteri balik. Sudahnya Bang Non apa cerita? Terkapai-kapai macam tu je lah. Sampai ke sudah Bang Non tu jadi PM tepi je. Tak kesian ke bang? Allahu Akbar. Dan korang ni pun tak ada tokoh lain ke yang korang boleh ketengahkan? Letaklah Sian Pamaidin tu ke? Letaklah Khalid Samad tu ke? Kan? Letaklah siapa-siapa. Nurul Izzah lah. Letak Nurul Izzah. Kan? Contohnya. Ni balik-balik Mahathir Anwar. Weh, orang jelak lah bang. Orang jelak, orang bosan tu tak. Orang menyampah, naik mua tu tak. Asyik-asyik nama yang sama je yang kau naikkan. Macam tak ada orang lain belaka. Tapi nak buat macam mana? Itu pilihan korang. Syabuddin Hussein pun duk kata kita dah ada 129 nama. Kita akan persembahkan kepada Agong, kita akan muktamadkan by Julai. Kalau betul ada 129 nama, kenapa tunggu Julai? Buat je lah sekarang. Pergi hadap Agong sekarang. Persembahkan. Tuanku, kami ada 129 nama, kami tuntut supaya kami diberikan majoriti dan sebagainya. Kami nak naikkan Mahathir sebagai Perdana Menteri dan sebagainya. Tak payah tunggu Julai. Kenapa nak tunggu Julai? Kan? Kata dah ada 129 nama, sign SD bagai kononnya. Pergilah hadap sekarang. Ke sebenarnya korang pun tak ada 129 tu. Tapi nak gebang je ada 129. Korang ambil masa sampai ke Julai. Nak bagi peluang, nak bagi masa supaya korang boleh dapatkan 129 tu. Aku rasa macam tu lah. Aku rasa macam tu. Sebenarnya korang tak ada pun nombor tu. Korang semua sembang je. Cakap je lebih ada nombor tu. Tapi sebenarnya tak ada pun nombor tu. Sebab kalau korang adalah nombor tu, pagi tadi dah Mahathir dah menghadap yang di-Pertuan Agong. Tak payah tunggu bulan Julai. Bila-bila masa saja, no problem. Tak payah tunggu undi tak percaya lah. Dekat Kedah pun tak perlu undi tak percaya. Tukar juga kerajaan. Betul tak? Dekat Perak pun tak perlu tunggu undi tak percaya. Ada majoriti, tukar je kerajaan. Betul. Dekat Melaka bersama. Presiden ada di mana-mana. Jadi tak payah sembanglah kau nak tunggu undi tak percaya dan sebagainya. Aku yakin sangatlah korang pun bukan ada nombor tu sebenarnya. 129 tu cuma anggar je. Tahu tak? Macam dululah, macam dulu. Selepas Muhyiddin angkat sumpah, korang kata ada 114 nama rasanya yang telah pun sign SD sokong korang. Tengok-tengok Din Ayub sendiri mengantuikan keadaan. Dia kata cuma 111 saja yang sign. Lagi 3 tu sekadar memberikan aku janji tapi tak sign pun. Itu je lah kita rasakan, betul tak? Tapi minta maaf lah kalau aku salah. Sebab masalahnya, usahkan korang nak menghadap Agong. Calon Perdana Menteri pun duk bergaduh. Si Khalid Samad tak nak confirmkan siapa calon Perdana Menteri. And then daripada golongan blogger, semua duk pakat kata Mahathir bakal jadi Perdana Menteri balik. Tengok-tengok si orang Anwar, si Salvador tu, dia mengamuk. Dia kata patut Anwar yang naik sebagai Perdana Menteri. Itulah persetujuannya. Dia merupakan ketua pembangkang. Dialah ketua Pakatan Harapan. Dah bergaduh.
Belum hantar SD dekat Agong dah bergaduh nak cek siapa dia menteri. Macam mana korang ni? Manalah pelabur tak lari negara ni bang? Kalau korang lah yang jadi kerajaan, macam badut tu tak? Badut-badut berkeliaran. Inilah korang. Itulah pelabur semua lagi duk menyampah tengok kerajaan Malaysia macam badut. Sebab apa? Bab Perdana Menteri pun bergaduh. Bab jadi menteri pun bergaduh dan sebagainya. Itulah. Tapi nak macam mana? Namanya kerja korang kan? Tak cukup gaduh dengan lawan, kau gaduh sama kawan. Itu membangai korang lah tu. Cuma lagi sekali lah kita nak tanya. Andai katalah betul katakan yang orang kata apa? Korang nak jadi kerajaan balik. Kita nak tanya juga. Adakah korang akan melantik Menteri Kewangan daripada orang yang tak lepas accountancy punya exam? Adakah korang akan lantik Menteri Pertahanan yang hanya tahu sembang pasal roti john dan juga masakan-masakan? Kalau korang buat juga perangai yang sama, alamat korang punah negara ni. Masalahnya, na'udzubillah. Tolonglah jangan dibuat lagi perangai-perangai macam tu. Tak senonoh tu tak. Lantilah orang yang berkelayakan sikit. Takkanlah dalam Pakatan Harapan tu tak ada berkelayakan kot. Nak dilantik sebagai jawatan menteri-menteri yang hebat-hebat. Tu masalahnya. Perikatan Nasional, at least lah kan, sekurang-kurangnya jawatan menteri itu di tempat yang vital diberikan kepada mereka yang boleh katakan pakar juga. Macam contoh Menteri Kewangan kita bagi kepada ex-CEO bank. Dia tahu pasal kewangan. Betul tak? Menteri Pertahanan kita bagi kepada seorang menteri yang memang pernah ada pengalaman untuk menguruskan hal ehwal pertahanan. Sebab tu kau tengok kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni relax je. Tak ada sibuk politiking, tak ada sibuk apa. Kita buat kerja kita dengan lancarnya insya-Allah. Itu yang rakyat nak. Itu yang rakyat mahu. Kurang politiking, kerja lebih. Masalah korang Pakatan Harapan ni, politiking sampai ke langit. Tapi kerja macam hampir. Tapi nak macam mana? Cuma kita yakin dah. Kalaulah betul korang ada nombor itu pun, kerajaan tidak akan bertukar semudah itu. Sudah pasti yang di Pertuan Agong tak mahu lagi political embroil macam ni. Mungkin baginda akan memperkenankan agar parlimen dibubarkan. Dan masa tu, kita akan lawan mano o mano. Man to man. Kita tengok siapa yang kuat, siapa yang power dan sebagainya. Okey. So, apa-apa hal pun, semoga berjaya lah kepada Pakatan Harapan untuk mendapatkan nombor-nombor yang dihajati. Cuma aku nak cakap kat sini dan aku yakin aku mewakili majoriti rakyat Malaysia. Kami katakan kepada korang, kami dah muak dengan permainan politik korang. Okey? Jangan kata abang tak payung. Assalamualaikum warahmatullahi. Sorry kalau ada terkasar bahasa.